Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu tajuk mekanisme pendengaran. Bagaimana kita boleh mendengar bunyi dan bagaimana otak kita mentafsir apakah bunyi tersebut. Baiklah, ini merupakan rajah mekanisme pendengaran manusia. Apabila sesuatu objek mengeluarkan bunyi, maka ia mengeluarkan sumber bunyi. Sumber bunyi akan diterima oleh cuping telinga kita. Cuping telinga akan menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi tersebut. Kemudian bunyi itu dihantar ke dalam salur telinga. Salur telinga akan menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga dan menyebabkan gegendang telinga kita bergetar. Selepas gegendang telinga kita bergetar, getaran itu akan dihantar ke tulang osikel. Kemudian, tulang osikel akan menghantar getaran tersebut ke jendela bujur dan seterusnya ke koklea. Getaran ini diperkuatkan oleh tulang osikel. Tulang osikel akan memperkuatkan getaran bunyi tersebut dan dihantar ke koklea melalui jendela bujur. Kemudian, apabila tiba di koklea, sel-sel saraf yang ada dalam koklea akan menukarkan getaran bunyi tadi kepada impas saraf. Dia akan menukarkan bunyi kepada maklumat. Maklumat tersebut, impas saraf tersebut kemudian dihantar ke saraf auditori. Kemudian, saraf auditori yang menerima getaran bunyi tersebut terus menghantar impas saraf ke otak. Kemudian, otak kita akan mentafsir bunyi tersebut adalah bunyi apa. Sama ada bunyi televisyen, bunyi loceng, bunyi telefon. Kemudian, bunyi yang ditafsir tadi akan menyebabkan kita melakukan tindak balas. Itu adalah mekanisme pendengaran manusia bermula daripada objek yang mengeluarkan bunyi sehinggalah otak mentafsirkan bunyi tersebut adalah bunyi apa. Seterusnya ialah mekanisme penglihatan manusia. Bagaimana kita boleh melihat objek-objek yang ada di sekeliling kita dengan saiz yang betul dan warna yang betul. Contohnya, kita boleh melihat daun berwarna hijau. Bagaimana kita melihat? Semestinya kita memerlukan cahaya. Dalam gelap, mata kita tidak nampak objek tersebut. Sumber utama untuk kita melihat adalah kita mesti ada cahaya. Baik, kita lihat bagaimana mekanisme penglihatan manusia. Sinar cahaya dari objek akan memasuki mata melalui kornea. Kemudian diikuti oleh gelemai, kanta mata dan gelemaca sebelum ia sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan membantu memfokuskan sinar cahaya dari objek yang kita lihat ke arah retina, kerana retina adalah tempat untuk pembentukan imej yang masuk ke dalam mata kita. Sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impas saraf dan dihantar ke otak. Jika awak lihat dalam gambar tersebut, gambar imej lilin yang mata kita nampak adalah sebenarnya dalam keadaan songsang ataupun terbalik. Jadi, semasa imej yang awak lihat tu masuk ke dalam mata, sebenarnya ia adalah dalam keadaan terbalik. Tetapi mata kita nampak objek tu dalam keadaan tegak kerana imej yang dapat dari retina kita itu tadi akan dihantar ke otak melalui saraf optik. Apabila imej tersebut, maklumat imej tersebut sampai ke kita punya otak, otak akan mentafsirkan impas saraf tersebut dan imej yang terbalik dan kecil tadi akan dibetulkan balik oleh otak kita dan maka mata kita akan melihat objek itu dalam saiz yang sebenar dan dalam keadaan yang sebenar, iaitu tegak.